Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 1 November bersama saya Wan Kamaruddin Ibrahim dan juru bahasa isyarat Amin Zuhairi Mansor. Tajuk utama malam ini. Kes buli dan gejala samsing di institusi pendidikan tidak boleh dikompromi. Juga kes curi emas, 4 anggota polis ditahan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menggesa Kementerian Pendidikan Tinggi serta Kementerian Pendidikan untuk tidak berkompromi dengan budaya buli dan samsing. Mengulas mengenai kes buli dan dera membabitkan seorang pegawai kadet di Akademi Latihan Ketenteraan ALK UPNM. Baru-baru ini beliau meminta kepimpinan tertinggi di institusi pendidikan untuk mengambil tanggungjawab dalam menghentikan budaya itu. Guru besar, pengetua, dan kansler, pengetua kolej juga harus bertanggungjawab untuk melihat bagaimana hentikan budaya buruk ini. Ya? Kerana terlalu banyak komplain. Yang dapat tu bila kalau kebetulan terbongkar di media sosial. Tapi ini harus mesti dihentikan. Naya anak-anak. Beliau berkata demikian selepas hadir program Temu Anwar bersama warga UPNM di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia siang tadi. Perdana Menteri turut menasihatkan penuntut UPNM yang disifatkan sebagai khazanah negara untuk melengkapkan diri dengan ilmu serta adab. Nilai dan akhlak ditekankan kerana kelemahan kita menyebabkan kita ambil sikap permisif, mengalah, toleran terhadap bullying. It cannot happen if the culture reject that. It creates a tradition and culture because it is generally accepted. And this is sickening thing yang berlaku dalam negara kita. Turut hadir Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dan Naib Chancellor UPNM Lieutenant General Datuk Marzuki Muhammad. Sementara itu, siasatan kes seorang pegawai kadet UPNM yang ditekap dengan seterika akan dilaksanakan Kementerian Pertahanan. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata siasatan tersebut termasuklah mengenal pasti pelaku selain pelaksanaan cadangan untuk menempatkan warden dalam setiap dom kadet. Yang itu pihak Menteri Pertahanan akan maklumkan sebab dia berada dalam bidang kuasa Akademi Latihan Ketenteraan. Dia ada dua sebab Akademi Latihan Ketenteraan ini berada di bawah Kementerian Pertahanan. Ya, apapun kita serahkan kepada budi bicara Kementerian Pertahanan. Tambah beliau, UPNM dan ALK mengamalkan sistem unik di mana kadet akan berada di bawah UPNM ketika kuliah akademik sehingga jam 5 petang dan selebihnya di bawah bidang kuasa ALK. Rang Undang-Undang RUU Mufti Wilayah Persekutuan digubal bertujuan mencantikkan dan memperkemas urus tadbir bidang tugas mufti dan timbalan mufti di wilayah-wilayah persekutuan. Sehubungan itu, Pengerusi Nadwah Ulama dan Ilmuwan Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia NUIM, Dr. Bashir Muhammad Al-Azhari mengingatkan segelintir pihak agar tidak gopoh dengan mendesak pengunduran menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama beserta Mufti Wilayah Persekutuan ekoran penggubalan RUU itu. Jelas Dr. Bashir, penggubalan RUU Mufti Wilayah Persekutuan sedang melalui proses yang betul dan dijangka dibentangkan di Parlimen Disember depan sebelum dibahaskan wakil-wakil rakyat. Sehubungan itu, Dr. Bashir menyifatkan tindakan mendesak pengunduran menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama dan Mufti Wilayah Persekutuan itu sebagai tidak wajar dan di luar batasan. Saya kira semua masyarakat awam, mufti-mufti yang ada di Malaysia, semuanya jelas tentang perkara ini dan perkara ini akan dibentangkan di dalam Parlimen
dan akan diserahkan kepada ahli-ahli parlimen untuk dibahaskan secara lumat, sama ada diluluskan ataupun tidak. Masyarakat awam juga sentiasa diberikan kefahaman dari masa ke semasa bahawa RUU Mufti Wilayah ini sebetulnya adalah hanya melibatkan pelantikan mufti dan juga timbalan mufti wilayah persekutuan yang berada di bawah kuasa Yang di-Pertuan Agong dan juga hal ehwal umat Islam hanya di wilayah persekutuan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim juga telah mengarahkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mohtar agar mengendalikan sebarang polemik berkait RUU tersebut dengan sebaik mungkin. Sementara itu, semua pihak dinasihat menghormati langkah kerajaan menggubal RUU Mufti Wilayah Persekutuan dalam usaha mengangkat martabat dan kedudukan institusi mufti sejajar Perkara 3 Perlembagaan Persekutuan dan akta yang berkuasa di wilayah-wilayah persekutuan. Persatuan Pegawai Syariah Malaysia PPSM dalam kenyataannya menolak sebarang desakan mana-mana pihak supaya Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama meletakkan jawatan disebabkan perbezaan pendekatan ijtihad dan khilaf pandangan. Jelas Presiden PPSM Abu Sufyan Abu Yaziz, setiap perbezaan wajar disantuni mengikut adab yang sesuai, lebih-lebih lagi dalam merapatkan jurang perbezaan, kecelaruan pemikiran, fahaman dan iktikad dalam kalangan umat Islam. Katanya sebagai individu bertanggungjawab dalam hal ehwal pentadbiran Islam, merangkumi bidang kehakiman, perundangan syariah, pengurusan haji, umrah dan sebagainya, desakan peletakan jawatan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama bukan amalan yang sihat dan profesional dalam pengurusan dan kepemimpinan organisasi, melainkan terbukti wujud pelanggaran tata kelola atau tidak kompeten. Jelas Abu Sufyan, RUU Mufti Wilayah Persekutuan digubal berdasarkan lunas undang-undang sedia ada seperti mana diperuntukkan dalam jadual ke-9 Senarai Negeri Perlembagaan Persekutuan. Sementara itu, mengulas desakan pengunduran Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Persatuan Kaki Tangan Perkhidmatan Agama PKPU pula menyifatkan tindakan itu bukan sahaja tidak menghormati kepimpinan dan institusi agama yang menjadi tunjang keharmonian masyarakat Islam, sebaliknya berpotensi menghakis kepercayaan awam terhadap institusi agama yang menjadi rujukan umat Islam. Setiausahanya Nur Zaidan Hamad berkata PKPU menolak sebarang desakan tidak berasas itu dan mahu perkara melibatkan perbezaan pandangan disantuni dengan berlapang dada dan melazimkan adat al-ikhtilaf demi memelihara keharmonian serta mengelakkan sebarang bentuk pertentangan yang tidak diperlukan. Baik, meskipun bukan ahli politik, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Muhammad Naim Mohtar tetap menjalankan tanggungjawab dan amanahnya dengan cekap dan bijak. Demikian pandangan yang Dipertua Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim Datuk Hasanuddin Muhammad Yunus selepas melihat komitmen dan keberanian beliau dalam melaksanakan rang undang-undang RUU Mufti Wilayah Persekutuan 2024 meskipun mendapat tentangan beberapa pihak. Dan RUU Wilayah Persekutuan adalah RUU yang untuk memperkukuhkan jawatan mufti, institusi mufti itu di wilayah. Dan ia sangat penting. Cuma berlaku khilaf tentang syarat untuk menjadi mufti itu yang menjadi pertikaian, tapi saya percaya Datuk Setia sangat bijak mengendalikan benda ini, tidak melihatkan memihak kepada sesiapa, tapi untuk menjaga kepentingan umat Islam supaya tidak berpecah, berbalah dan lari daripada tracknya. Seorang yang sangat berani. Jelasnya dengan pengalaman dan kepakaran Datuk Dr. Muhammad Naim Mohtar dalam bidang kehakiman, sudah pasti segala keputusan dibuat dengan penuh teliti dan tidak tergopoh-gopoh termasuk berkenaan RUU Mufti Wilayah Persekutuan 2024. Justru dengan kebijaksanaan beliau, Yadim menegaskan bahawa sebarang gesaan untuk menggantikan Menteri Agama adalah tidak berasas dan hanya akan membawa keburukan kepada kredibiliti institusi agama. Putera Adam perlu kos RM45,000 untuk kos pembedahan jantung.
4 anggota polis ditahan di sekitar setapak berhubung kes kecurian barang kemas yang dilaporkan oleh seorang lelaki warga tempatan. Dan anggota polis berpangkat constable dan corporal berusia lingkungan 28 hingga 35 tahun itu kemudian direman bermula semalam sehingga esok. Ketua Polis Kuala Lumpur Dato' Rosdi Muhammad Isa berkata siasatan kes itu dibuka semula di bawah Seksyen 379 Kanun Keseksaan selepas diklasifikasikan sebagai kertas inquiry polis KEP turut dirampas sekeping resit dan seketul logam berwarna kekuningan yang dianggarkan seberat 11.52 gram. Terdahulu media melaporkan seorang bapa Syazwan Abdullah 59 mendakwa barang kemas dipakai anak perempuannya yang ditemukan meninggal dunia dalam kereta di parkir sebuah kondominium di setapak pada 1 Oktober lalu hilang. Difahamkan anaknya ditemukan anggota polis peronda yang membuat rondaan selepas menyedari kereta Proton Saga dinaikinya di parkir di kawasan terbabit dalam keadaan berkunci dengan enjin masih hidup dan lampu menyala. Sebaik jenazah anaknya selamat dikebumikan di Banting, Selangor, dia terdetik untuk mencari rantai, loket serta gelang emas pemberian nenek serta kakaknya itu. Pekerja restoran makanan segera mengaku bersalah atas pertuduhan cubaan membunuh seorang pemilik kereta sewa yang kini berada dalam keadaan parah di hospital minggu lalu, dan selain itu tertuduh Muhammad Wan Azhar Azman 20 tahun membuat pengakuan sama atas pertuduhan mencuri kereta sewa jenis Honda Civic di Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini. Lelaki bujang itu membuat kedua-dua pengakuan tersebut sebaik semua pertuduhan dibacakan terhadapnya. Bagaimanapun mahkamah menetapkan 2 Disember depan untuk fakta kes dan jatuh hukum. Mahkamah turut menetapkan tarikh sama untuk laporan akhlak daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM memandangkan tertuduh adalah pesalah muda di bawah umur 21 tahun. Mengikut pertuduhan pertama, tertuduh didakwa memandu kereta secara berbahaya sehingga menyebabkan rakan kongsi pemilik kereta sewa iaitu Muhammad Jalil Iskandar 28 tahun berpaut di bonet hadapan sebelum tercampak dan mengalami cedera parah. Bagi pertuduhan kedua, lelaki itu didakwa mencuri kereta jenis Honda Civic milik D. Joshua Jaya Selan, 30 tahun, yang juga salah seorang pemilik kereta sewa di lampu isyarat Lebuh Perdana Timur, Pezen 15, Putrajaya pada 23 Oktober lalu. Hakim kemudian tidak membenarkan jaminan dan menetapkan 2 Disember depan untuk jatuh hukum. Seorang wanita di kampung Tok Harum, Manir, Kuala Terengganu buntu memikirkan jalan untuk mendapatkan wang sebanyak RM45,000 bagi menampung kos pembedahan jantung adiknya yang dijadualkan pada 4 November ini. Adik Fatin Nur Amanda Ashikin Khalid, 26 tahun, berkata adiknya Putera Adam Fahtullah Irsyad perlu dimasukkan ke Institut Jantung Negara esok sebagai persediaan untuk menjalani pembedahan menukar injap jantung buat kali kedua. Sambil mengalirkan air mata, anak sulung daripada 7 beradik itu berkata, dia kini kesetukan masa dan mengharapkan sumbangan orang ramai bagi memastikan adiknya dapat menjalani pembedahan dan menikmati kehidupan seperti kanak-kanak lain. Sekarang ni dia perlukan dana untuk kos pembedahan kali kedua pada 4/11 2024 sebanyak RM45,000. Daripada kos sumbangan tu untuk dana tu adalah pembayaran kepada IGM lah. Sekarang ni dana tu masih lagi belum cukup. Sumbangan daripada orang ramai sekarang ni terkumpul dah RM6,000. Fatin Nur Amanda terpaksa menggalas tugas menjaga adiknya selepas ibunya meninggal dunia pada 2021 akibat kanser, manakala ayahnya juga telah pergi buat selamanya tahun lepas akibat kemalangan jalan raya. Keadaan itu menyebabkan Fatin Nur Amanda yang juga ibu kepada 4 anak terpaksa menjual sabun membasuh baju bagi menyara adik-adiknya. Adiknya Putera Adam menerima bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM sebanyak RM300. Namun, kos yang banyak diperlukan bagi membeli lampin pakai buang serta keperluan lain. Putera Adam sebelum ini pernah menjalani pembedahan menukar injap jantung ketika berusia setahun dan sempat menikmati kehidupan normal, malah aktif dalam sukan bola sepak. Namun, kesihatannya kembali merosot
sejak ayahnya meninggal dunia. Nak saya macam orang lain. Lepas tu, hobi main bola. Lepas tu cita-cita main bola. Masa abah ada kata, dia kata, mainlah sungguh. Dia dapat macam orang lain. Sumbangan kepada keluarga ini boleh disalurkan ke akaun Maybank milik Fatin Nur Amanda Ashikin seperti tertera atau hubunginya di talian 014 3706 839. Monsun Timur Laut dijangka bermula pada 5 November ini dan akan berterusan sehingga Mac 2025. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib berkata, sepanjang tempoh itu pihaknya menjangkakan 5 hingga 7 episod hujan akan berlaku. Semasa fasa awal MTL dari November hingga Disember, episod hujan lebat dijangka berlaku di Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Sarawak dan Sabah. Manakala pada Januari hingga Februari 2025 pula, negeri yang lebih berpotensi untuk berlaku episod hujan lebat adalah di Pahang, Johor, Sarawak dan Sabah. Hujan lebat berterusan untuk tempoh beberapa hari itu boleh mengakibatkan kejadian banjir di kawasan kedudukan rendah dan berhampiran sungai. Malah keadaan akan menjadi lebih ekstrim jika hujan lebat berterusan berlaku serentak dengan air pasang dan luruan ribut. Sementara itu, menjelang fasa akhir MTL iaitu Januari hingga Mac 2025, kawasan utara Semenanjung dijangka mengalami kurang hujan sekaligus menyebabkan cuaca panas dan kering. Bagaimanapun ia tidak seteruk seperti fenomena La Nina pada tahun 2024. Pameran halal antarabangsa Borneo, BOHEX, bakal menjadi platform utama dalam memperkenalkan produk dan perkhidmatan halal dari serata dunia, khususnya dari rantau Borneo. Pengerusinya Dato' Abdul Hakim Gulam Hassan menyasarkan kehadiran lebih 100,000 pengunjung pada pameran yang akan diadakan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC di Kota Kinabalu pada 21 hingga 25 Disember depan. Tambah Dato' Abdul Hakim, pameran halal ini tidak hanya tertumpu kepada makanan tetapi juga produk dan perkhidmatan lain seperti farmaseutical, pakaian dan sebagainya. Penganjuran BOHEX ini adalah salah satu inisiatif untuk kita memberikan kesedaran kepada masyarakat betapa pentingnya halal di dalam masyarakat kita bersama. So, kita tidak terlalu macam tetapkan, okey, kamu belum ada halal jadi kamu tak boleh join. Kalau kita amalkan begitu sampai bila-bila pun lagi masyarakat akan kurang berminat lah. So, apa yang kita cuba adakan ni adalah untuk merapatkan lagi. BOHEX yang mengangkat tema Embracing Halal World bukan setakat pameran semata-mata tetapi juga platform buat pengusaha, pengilang, peniaga dan penyedia perkhidmatan untuk bertukar pandangan selain menjalin kerjasama strategik dalam industri halal tempatan dan antarabangsa. Lebih 650 vendor terlibat dalam acara itu termasuk dari Semenanjung, Sarawak serta negara lain seperti China, Brunei dan Indonesia. Bayi 5 bulan maut dalam serangan ganas Israel. Bagi berada dan menguasai Gaza serta utara Israel maupun di sempadan negara haram tersebut, namun dalam masa sama mereka mahu lebih ramai tentera direkrut menyertai IDF. Netanyahu juga dengan angkuh berkata Hezbollah tidak akan berada di utara Israel berhampiran sempadan negara haram itu kerana telah menyekat bekalan paip ke Hezbollah melalui Syria dan Lubnan. Dalam ucapan tamat pengajian tentera Israel, dengan bangganya Netanyahu mengucapkan terima kasih kepada rakan sekutunya Amerika Syarikat yang banyak membantu dalam banyak perkara antaranya perang dengan Gaza dan Hezbollah. Kononnya, dia mengamalkan dasar mudah iaitu sebolehnya akan berkata ya tetapi jika perlu, dia akan katakan tidak. Dasar yang menampakkan kepentingannya sendiri dan pendirian yang sentiasa berubah. צבאות טרור לא יהיו עוד בגבולותינו. החמאס לא ישלוט יותר בעזה
והחיזבאללה לא יישב יותר על גבולנו הצפוני בעמדות פלישה של מטרים ספורים מגבולותינו. זה לא יקרה יותר. אנו גם גודים את צינורות אספקת הנשק של איראן לחיזבאללה דרך סוריה ומשם ללבנון. Sementara itu, Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, berkata mereka memerlukan lebih ramai tentera untuk kepentingan moral. צה"ל צריך עוד חיילים, בסדיר ובמילואים. מכל חלקי העם. זה צורך חברתי, זו חובה ערכית, ומעל הכל זה מרכיב חיוני לביטחון ישראל. Sementara itu, Yahudi ultra-ortodoks bertempur dengan polis sendiri sebagai tanda protes terhadap kerajaan yang memaksa dan mewajibkan penglibatan mereka ke dalam tentera Israel. Dari segi sejarah, orang Yahudi dikecualikan daripada perkhidmatan ketenteraan. Namun kerajaan hari ini mewajibkan pelajar aliran agama Ortodoks untuk menyertai ketenteraan Zionis. Panggilan itu di tengah-tengah peningkatan serangan terhadap Hamas dan Hezbollah. Dalam demonstrasi tersebut, kumpulan ini berteriak perkataan Nazi kepada polisi dan dasar baru Netanyahu itu. That they want to force us to go to the Israeli army. According to our religion, the Holy Torah, we don't have no right to make a state, and we don't have no right to fight people and kill people. Protes itu berlaku selepas Panglima Angkatan Tentera Israel Herzi Halevi baru-baru ini meminta peningkatan penyertaan tentera simpanan mereka. Ekoran ada yang sudah tidak kembali ke pangkalan selepas bercuti. Bayi berusia 5 bulan antara 25 mangsa syahid di tengah Gaza dalam letupan di Deir al-Balah lewat malam tadi. Dan ketika serangan itu, bayi berkenaan bersama neneknya. Dalam serangan terbaru itu, Zionis mengebom 3 kediaman. Salah satu rumah berkenaan telah membunuh 10 ahli keluarga yang berlindung di dalamnya. Mayat dan mangsa cedera dibawa ke Hospital Syahid Al-Aqsa. Penduduk berkata mereka berada di Gaza hanyalah untuk syahid. Jika tidak mati hari ini, maut menunggu hari esok. Tiada lagi tempat selamat kerana genosid berlaku di mana-mana. Selepas lebih 13 bulan perang, 43,024 rakyat Gaza telah terkorban. Sementara itu, Menteri Kewangan Israel Bezalel Smotrich yang juga Menteri Kanan Benjamin Netanyahu berkata tentera rejim akan kekal di Gaza dalam tempoh yang lama dan dengan bongkak menyatakan bahawa Gaza mesti diduduki semula. Penjenayah itu berkata penjajahan itu adalah demi keselamatan jangka masa panjang. Smotrich dalam pada itu menjangkakan penyelesaian politik hanya akan dicapai menjelang akhir tahun ini. Dalam pada itu, 4 warga Thailand terbunuh dalam serangan udara Israel berhampiran bandar Metula, sempadan Lubnan, Israel. Dan kesemua mangsa adalah pekerja ladang pertanian. Keempat-empat mereka antara 7 terbunuh dalam serangan roket Hezbollah di Israel. 3 lagi merupakan warga tempatan. Seorang lagi warga Thailand dilapor mengalami kecederaan. Kira-kira 30,000 rakyat Thailand menetap dan bekerja di Israel disebabkan gaji di negara haram itu jauh lebih tinggi. Sementara itu di ibu kota Lubnan, Beirut, lebih 10 serangan udara Israel melanda wilayah itu sejak semalam. Dalam tempoh 24 jam ini, 45 orang terbunuh menjadikan sekurang-kurangnya 2,867 sudah terkorban di Lubnan sejak perang di Gaza bermula. Malaysia Airlines diiktiraf perkhidmatan 4 bintang. Malaysia Airlines dianugerahkan status syarikat penerbangan utama 4 bintang 2025 daripada Persatuan Pengalaman Penumpang Syarikat Penerbangan Apex, dan ia sekaligus menjadikan Malaysia Airlines
satu daripada 50 syarikat penerbangan global yang menerima pengiktirafan berprestij berkenaan. Pengiktirafan itu berdasarkan maklum balas neutral sepenuhnya daripada penumpang pihak ketiga yang dikumpul melalui kerjasama Apex dengan Tripit dari Concur. Lebih daripada 600 syarikat penerbangan di seluruh dunia telah dinilai menggunakan lebih daripada 1 juta ulasan penerbangan yang disahkan PNR. Ia meletakkan Malaysia Airlines dalam kalangan 8% syarikat penerbangan terbaik di dunia. Selain itu, Malaysia Airlines juga tersenarai dalam top 10 syarikat penerbangan terbaik di dunia dan memperoleh tempat ke-6 untuk syarikat penerbangan terbaik untuk makanan di anugerah pilihan pembaca KON NAS Traveller 2024 baru-baru ini. Izham berkata dalam usaha berterusan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dari hujung ke hujung bagi syarikat penerbangan di bawah Malaysia Aviation Group, pilihan sokongan inovatif diperkenalkan awal tahun ini, termasuk ciri sembang langsung di laman web Malaysia Airlines dan Firefly mengurangkan kebergantungan kepada saluran suara tradisional. Syarikat penerbangan itu juga memperoleh gelaran pengalaman jenama Malaysia tahun ini dan pengalaman pelanggan Malaysia tahun ini iaitu syarikat penerbangan di Anugerah Pengalaman Asia 2024 pada bulan Oktober. Sekian berita Al-Hijrah untuk malam ini. Saya Wan Kamarudin Wan Ibrahim dan jurubahasa isyarat Amin Zuhaili Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri. Selamat malam.